Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad din. Alhamdulillah wa salamun ala ibadihi allazi nastafa, amma ba'. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, pertamanya kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Subuh yang berbahagia ini perintah Allah dilaksana dan disempurna. Sekali lagi diberi ruang dan kesempatan untuk kita manfaatkan bersama. Moga-moga dapatan perolehan kuliah subuh ini nanti jadilah jua hendaknya sebagai pedoman hidup di dunia. Mana-mana yang boleh diamalkan, moga-moga jadilah jua hendaknya sebagai bekalan untuk kehidupan yang kekal abadi, kehidupan di akhirat sana. Hadis riwayat Imam Al-Hakim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinyatakan oleh Abdullah ibnu Abbas, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qatli arba'i minad dawab, an-namlati wan-nahli, an-namlati wan-nahlati wal-hudhud was-sardi, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang membunuh 4 jenis binatang, termasuklah serangga. Yang pertama semut, yang kedua lebah, yang ketiga burung hudhud, dan yang keempat burung yang dikenali dengan nama as-sard. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang umatnya membunuh binatang maupun serangga. Dan yang jelas 4 binatang yang Rasulullah larang membunuhnya itu semuanya dari jenis haiwan yang berkepak dan bersayap. 2 daripadanya jenis serangga, dan 2 daripadanya lagi adalah jenis burung berkepak bersayap. 2 serangga yang dilarang membunuhnya semut dan lebah. 2 jenis burung yang dilarang membunuh hudhud, burung yang telah berkhidmat kepada baginda Sulaiman alaihi salam, dan juga burung as-sard. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, menjelaskan kepada kita keempat haiwan ini, 2 serangga
dua jenis burung yang merupakan bahawa binatang yang berterbangan di ruangan udara. Terbang bukan sesuka hati untuk terbang, tetapi ada tugas-tugas yang diberikan. Lebah bukan sembarangan untuk terbang. Lebah bukan sembarangan untuk terbang, tetapi ada tujuan-tujuan tertentu untuk lebah itu terbang. Manakala semut, ada semut yang sampai kepada satu peringkat diberikan kepak dan mampu terbang, dan kita akan menamakan dia sebagai kalkatu. Asalnya dia adalah jenis-jenis yang melata. Semut jenis-jenis melata. Semut an-namlatu. Semut ni pun banyak jenisnya. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, sampai satu tahap ada yang dari jenis-jenis yang diberikan kepak sayap untuk terbang, jenis melata. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah menunjukkan bahawa hanya makhluk-makhluk Allah yang terpilih untuk berterbangan di ruangan udara. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah menjelaskan bahawa kesemuanya ada tugas yang Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan. Larangan membunuh semut, ya, apatah lagi dalam Al-Quran 114 surah ada satu surah khas, iaitu surah semut, suratul namli. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, larangan membunuh semut kerana semut merupakan tentera Allah yang datang membawa rahmat, dan ada ketikanya datang membawa mudarat. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, yang jelas semut boleh hidup dalam apa jua keadaan dan di mana jua penempatan. Lasaknya istimewa yang Allah berikan kepadanya. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, larangan membunuh lebah kerana lebah itu amat banyak manfaatnya untuk manusia. Diberikan kepak sayap, bebas berterbangan, bukan untuk terbang makan angin, terbang sesuka hati, tetapi terbang untuk mendapatkan sesuatu yang amat berharga bagi keperluan umat manusia. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, begitu juga larangan membunuh semut, larangan membunuh lebah, dan larangan membunuh jenis burung-burung yang jelas Allah sebut dalam Al-Quran, burung hudhud yang berkhidmat buat junjungan besar baginda Sulaiman alaihi salam. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah,
Begitu juga burung as-sard. Banyak penghuraian tentang burung sordu ini. Ada menyatakan burung sordu ini jenis-jenis burung ciak, jenis-jenis burung pipit. Ya, pelbagai penafsiran. Ada juga menyatakan bahawa burung sordun as-sordu ini adalah jenis daripada burung yang memberi nilai untuk umat manusia, memanfaatkan daripada apa yang disebut air liurnya, maka dinamakan burung ini sebagai burung walid dalam kategori burung sordun yang memberi manfaat daripada air liurnya untuk keperluan manusia itu sendiri. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, apabila manusia mula susut air liurnya, maka bermulalah pelbagai penyakit menghinggapi susuk tubuh badan manusia itu sendiri. Kerana air liur manusia perlu untuk penghadaman, dan semua penyakit bermula daripada perut. Aslu kullu da'i al-batn. Punca segala penyakit terletak di perut manusia. Sampai satu tahap perut manusia tak dapat menghadamkan makanan-makanan dengan sempurna. Begitu juga minuman. Ya, maka peranan air liur manusia amat penting dalam penghadaman di ruangan perut manusia itu sendiri. Selain daripada air liur ini hasil di rongga mulut manusia, air liur juga meresap mengalir dalam perut manusia, perlu untuk penghadaman. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah menjelaskan kepada kita ada seekor burung dalam kategori sordun, burung yang memberi banyak manfaat kepada manusia kerana air liur burung itu. Air liur burung itu asalnya untuk membina sarangnya, tapi sarang burung walid itu berharga sebenarnya. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, yang nak dijelaskan di sini betapa baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyediakan kepada umatnya garis panduan jenis-jenis binatang yang boleh dimakan dan larangan haram memakannya. Ya, jenis-jenis serangga, belalang yang dibenarkan memakannya, maka belalang harus bunuh hanya untuk makan. Larangan membunuh belalang sudah disabdakan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menyatakan 7 kali kami berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami makan belalang. Rasulullah bunuh belalang untuk makan belalang. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, pun begitu semut jangan dimakan, larangan bunuh dan larangan makan. Ya, lebah larangan bunuh
dan larangan makan yang boleh hasil produk lebah manisan madunya. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, tak semua burung boleh dimakan. Perlu dilihat pada kaki burung itu. Ya, kita boleh kenal pasti bagaimana burung itu menangkap, menerjah mangsanya dengan taji yang ada pada kakinya. Bukan semua burung boleh dimakan. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah menjelaskan lagi kepada kita, burung juga binatang-binatang istimewa, larangan membunuhnya. Kalaupun kita tak boleh memanfaatkan daripadanya, kerana setiap yang berterbangan bukan sembarangan. Apabila dia berterbangan, ada amanah yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan untuk dilaksanakan. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, ya, cuma kefahaman kita tentang rahsia dan hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan serangga-serangga, begitu juga serangga yang berkepak dan bersayap, jenis-jenis burung, semuanya ada hikmah, ya, yang jelas Allah sebut dalam Al-Quran, ma khalaqta hadza batilan. Tiadalah khalaqta, engkau jadikan segalanya ini wahai Allah batila, sia-sia belaka. Semuanya bermanfaat dan amat berguna untuk umat manusia. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, kuliah subuh kita pagi yang berbahagia ini adalah sambungan dalam perbicaraan ayat 133 surah Al-A'raf, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala nyatakan 5 tentera Allah pada ayat 133 surah Al-A'raf. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'arsalna 'alaihimut tufana wal jarada wal qummal wad-dhafadi'a wad-dama ayatim mufassalat. Sadaqallahul azim. Maka kami hantarkan ke atas penempatan mereka itu ribut taufan, diikuti pula dengan belalang, dan diserang pula dengan kutu-kutu, katak-katak dan darah. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, 5 tentera Allah yang mana kelima-lima tentera Allah ini semuanya akan memberi 2 nilai, sama ada nilai manfaat atau sebaliknya nilai mudarat. Tentera apabila memasuki suatu kawasan sama ada memberi jaminan keselamatan ataupun membunuh siapa sahaja yang menjadi musuhnya. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, ini berarti setelah kita mengetahui 5 tentera Allah, maka apabila ada tentera
adalah musuh. Adanya tentera, adanya musuh. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, adanya tentera Allah, adanya musuh Allah. Apabila tentera-tentera Allah menyerang dan membunuh, sah. Yang dibunuh bukan orang awam yang tak berdosa. Yang dibunuh adalah musuh-musuh Allah sama sekali. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, itu kesimpulan yang mudah untuk kita faham. Ya, bukan sembarangan. Ya, musuh-musuh Allah diperangi oleh tentera-tentera Allah. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, maka tentera-tentera Allah itu bukannya dalam bentuk persenjataan, tetapi tentera Allah itu sebenarnya daripada jenis haiwan, daripada jenis serangga. Serangga yang ada di persekitaran kita, binatang haiwan yang ada di persekitaran kita. Pada satu ketika, kesemuanya itu berkhidmat kepada kita. Serangga berkhidmat kepada kita. Ya, burung-burung berkhidmat kepada kita. Binatang haiwan berkhidmat kepada kita. Apabila kita merupakan pilihan Allah, kekasih Allah, kesayangan Allah, paling tidak sekadar status hamba-hamba Allah. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, awas apabila kita bukan lagi dari kalangan hamba-hamba Allah yang menjadi pilihan Allah, kita bukan dari kalangan hamba-hamba Allah yang merupakan kekasih Allah, kita bukan dari kalangan hamba-hamba Allah yang merupakan kesayangan Allah. Siapa kita? Adakah kita hamba-hamba Allah yang merupakan musuh Allah? Habis hamba Allah, tapi dah jatuh, ya, dah berstatus sebagai musuh-musuh Allah. Kita bakal diperangi oleh tentera-tentera Allah yang ada di persekitaran kita. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, semut akan perangi kita. Begitu juga lebah akan perangi kita. Jenis-jenis burung akan perangi kita. Apatah lagi yang disebut pada ayat 133 surah Al-A'raf, bangsa Yahudi Bani Israel pernah diserang dengan angin yang menghempas ganas, disebut tufan. Orang Melayu kata ribut taufan. Al-Quran sebut tufan. Fa arsalna alaihim tufan. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, ya, belalang umat terdahulu sudah diserang dengan belalang. Umat masa kini sememangnya diserang dengan belalang. Cukuplah Pakistan dah kena ni, Selatan China pun dah kena, Australia dah puas kena. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, nak jelaskan ayat 133 surah Al-A'raf itu Allah Subhanahu wa ta'ala sebut 5 je tentera-tentera Allah yang telah
menyerang musuh-musuh Allah dari kalangan umat manusia. Ya, sebenarnya semua makhluk-makhluk merupakan tentera-tentera Allah. Apabila menjadi tentera Allah, kita dilindungi, kita dipelihara. Apabila kita dari kalangan khiyarullah, pilihan Allah, Habibullah, kekasih Allah, Khalilullah, kesayangan Allah. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita dari kalangan hamba-hamba Allah yang menjadi musuh-musuh Allah, habis kita diperangi. Wal-i'azubillah. Saya dulu ada berceramah di satu kampung, namanya Kampung Punggai, Pengerang, Kota Tinggi. Kampung Punggai, Pengerang, Kota Tinggi. Di situ ada pantai dinamakan Pantai Batu Layar. Batu Layar ni tak wujud. Sebenarnya nama pantai itu Pantai Setajam. Tapi kerana pengusaha chalet tersebut, dia tukar daripada batu setajam tu dinamakan Batu Nak Belayar. Namalah Pantai Batu Layar. Cik, dah pergi belum? Engkau jangan pergi, nanti engkau dikaramkan dekat situ. Dah ramai yang mati tau kat Pantai Batu Layar. Tapi mungkin dia boleh selamat juga kerana dia kategori khiyarullah, pilihan Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, nak cerita, saya berbual dekat Punggai ni dulu. Dia orang Indon ni, dia keluar masuk, nelayan-nelayan Indonesia ni, dia depan Punggai itu ada satu pulau, Pulau Bintan namanya, Pulau Indonesia, Laksmana Bintan, Pulau Bintan. Jadi orang Indon Pulau Bintan ni, dia naik bot 40 minit sampai dah Pulau Bintan, nak pergi ke Tanjung Punggai. Saya baik dengan seorang nelayan tu, 2-3 orang nelayan Indon tu, dia boleh keluar masuk je. Maka saya pun tanya dengan dia, ada seorang lagi ni yang rajin berjamaah, apa cerita? Itulah dia kata, ustaz sekarang ada dekat Pulau Bintan sedang berehat. Hari tu dia kata kami balik, ombak menghempas ganas, habis kami pergi 2 bot, 1 bot selamat, 1 bot lagi tak selamat. Kami sangka mati dah, tapi nama yang ustaz sebut tu, nama yang ustaz sebut tu selamat. Saya tanya, selamat kenapa? Rezeki dia, daripada dia terkapai-kapai dekat laut, tiba-tiba ada ikan pari tolak dia sampai ke Pulau Bintan. Saya kata, tak ke ikan pari tu keluarkan dia punya sengat, dia bunuh? Ingat tak dulu ada seorang Mat Saleh, National Geography tu, semua binatang dia boleh jinakkan. Akhirnya ikan pari tu tembak dia, mati kawan tu. Kan ada tu National Geography. Orang mungkin tanya dengan saya, kenapa ikan pari tu bunuh orang tu? Ketika engkau jadi kekasih Allah, dia baiklah. Engkau dah mabuk, dapat untung duit, dibunuh engkau lah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, nak jelaskan, maka jadilah kekasih Allah, kesayangan Allah, pilihan Allah. Makhluk-makhluk di sekitaran kita semuanya akan bermanja-manja dengan kita.
Kalau tak, jangan nak kata coronavirus, macam-macam lah yang akan bunuh kita. Bukan coronavirus sajalah. Dah lah, tuan-tuan dah lapor kan. Salah silap, mohon jutaan kemaafan. Bismillahirrahmanirrahim. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin ya arhamar rahimin. Subhanakallahumma wa wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina haqqa wa tawassaw